Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini adalah hari Jumaat, hari terakhir dalam minggu ini, dan Abang harap cerita yang Abang sampaikan sepanjang minggu ni dapatlah menghiburkan, pada masa yang sama memberikan pengajaran. Nak cerita yang dikejar ular gitu. Oh hara, Abang cerita pun jadi huru-hara. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan ceritakan dua pengalaman daripada orang yang sama, dan pengalamannya memang cukup menarik, memberi pengajaran. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh Yati, berlaku pada tahun 2010 dekat Sarawak. Pada waktu tu, Yati masih lagi berumur 24 tahun. Dan dia bekerja, dapat kerja dekat satu klinik. Ni bukan sebarang klinik, sebab klinik ni buka 24 jam. Dan dia ada sediakan asrama untuk pekerja-pekerja sendiri. Dengan kata lain, kliniknya memang antara klinik yang mewah. Cerita ni berlaku dekat negeri Sarawak. Ceritanya bermula, pada waktu tu, ada beberapa pekerja yang bertugas di waktu siang dan juga bertugas di waktu malam. Disebabkan klinik ni buka 24 jam, jadi pekerja ni dibahagi kepada dua. Untuk cerita yang pertama ni berlaku sewaktu kejadian malam. Pada waktu tu, Yati bertugas dengan seorang lagi kawan dia yang bernama Lily. Lily ni memang terkenal dengan seorang yang sangat berani, dan dia rasa tak pernah rasa takut. Dia yakin dia tak pernah rasa takut. Kalau setakat benda-benda melintas, benda-benda menjelma ni taklah memberikan ketakutan yang teramat sangatlah pada dia. Nak jadi cerita, pada satu hari mereka berdua pun bertugas pada waktu malam. Selalunya pada waktu malam dekat klinik, pukul 12 malam, mereka sudah pun mengunci pintu. Yang pertama untuk mengelakkan daripada perompak masuk. Oh, rompak ubat agaknya. Oh, mungkinlah kan. Tapi klinik pun mungkin ada banyak duit kan, jadi perlu dilindungi. Dikunci pintunya. Dan yang keduanya untuk mengelakkan daripada orang yang tak siapa-siapa merempuh masuk, mengelakkan daripada keselamatan diorang ni terancam. Jadi ceritanya pada waktu tu mereka berdua bertugas malam. Bila sampai pukul 12 malam, Lily terus kunci pintu, dan dia dan juga Yati pergilah ke kawasan ubat. Untuk mengelakkan daripada diorang rasa ngantuk, diorang akan kira stok ubat dan juga buat laporan. Dan itu akan membantu dia untuk lebih segar. Sambil-sambil tu borak-borak. Dia kata sambil-sambil tu tengoklah juga cerita abang. Jadi ceritanya pada malam tu rasa cuacanya tak berapa nak sedap. Sebabnya kita kalau sebelum berlaku sesuatu yang pelik, diorang akan rasa satu perasaan yang kurang senang. Tengah-tengah diorang berburak, jam menunjukkan pukul 2 pagi lah, lebih kurang macam tu. Tiba-tiba tengah-tengah kira ubat, buat-buat laporan, Lily boleh menjerit, "Tunggu ya pakcik, makcik, tunggulah sekejap ya, kejap saya datang ke depan." Pada waktu tu Yati tengok Lily. Kenapa Lily cakap macam tu? Dan tu dia pun, Lily terus bangun daripada tempat duduk dia, nak pergi ke pintu depan, nak buka pintu. Pintu depan tu pintu kaca tau, jadi boleh nampak apa yang ada dekat luar. Lepas tu sebelum Lily sempat buka pintu, Yati pegang tangan Lily dan tanya, "Kenapa kau nak buka pintu?" Jadi Lily cakap, "Tadi ada pakcik dengan makcik, muka diorang berdarah-darah, nampak macam baru lepas aksiden, kita kena segera bagi bantuan." Jadi Yati kata, "Mana ada orang? Cuba kau tengok betul-betul, tak ada orang." "Iya, ada orang," kata Lily. "Itu nampak dia melintas 2-3 kali dia melintas. Memang seperti nak mendapatkan mohon bantuan daripada kita." Jadi pada waktu tu Lily berkeras juga nak buka pintu klinik, dan Yati biarkan. Dan selepas beberapa ketika, Lily balik semula ke tempat mereka berkumpul tadi dengan muka yang agak pucat. Jadi Yati tanya, "Kenapa pula tiba-tiba pucat? Mana pakcik dengan makcik tu?" Yati cakap, "Aku dah buka pintu, tapi aku tak nampak pun pakcik dengan makcik tu. Entah ke mana tadi. Entah bukan manusia kot." Waktu tu Yati dah rasa kembang kuncup dia punya perasaan, tak tahu nak cakap apa. "Itulah aku dah kata jangan dibuka pintu. Itu bukan manusia. Mana ada pakcik
pakcik dengan makcik datang pukul 2 pagi. Kalau aksiden pun diorang selalunya terus ke hospital sebab kawasan kita ni dekat dengan hospital, dia kata. Betul juga, logik juga. Jadi kata Lily, apa yang aku nampak tadi tu? Tak payah kita berbincang lanjut, kita diam je lah kat sini. Jadi diorang pun terus buat kerja. Selang 2-3 minit tiba-tiba dengar bunyi ketukan pintu. Dan bila mereka jengah, memang ada pakcik dengan makcik, tapi kedudukannya agak jauh daripada pintu. Dan Lily pun cakap, tengok tu, pakcik dengan makcik tu ada, ini bukan hantu. Jadi Yati pun jengah, memang betul ada dengan pakcik dengan makcik tu duduk depan pintu, tapi agak jauh sedikit. Jadi Lily pun sekali lagi pergi ke ruang depan untuk membuka pintu. Dan kali kedua, Lily kembali semula ke tempat duduk dengan muka yang memang cuak. Lepas tu Yati tanya, kenapa pula kali ni? Dia kata, aku rasa benda tu bukan manusia, benda tu hantu. Kalau kau tak percaya, kau pergilah tengok, dia kata. Tapi Yati kata dia dah takut nak tengok sebab Lily yang berani pun keadaannya macam tu. Jadi dia pun diam je lah. Entah macam mana tiba-tiba adalah pesakit yang datang. Jadi diorang memang betul-betul kena buka pintu, kejutkan doktor, beritahu doktor dan buat rawatan lah. Selepas orang tu balik, Yati tutup semula pintu dan kunci. Pada waktu ni, Yati nampak pakcik dengan makcik yang dimaksudkan oleh Lily ada dekat seberang jalan dengan kepala dan mukanya dipenuhi dengan darah. Jadi fahamlah Yati, apa yang Lily cakap memang betul-betul betul, bukannya benda yang direka-reka. Dia sendiri nampak. Dan waktu tu dia terus balik ke tempat Lily dan dia beritahu, aku nampak apa yang kau nampak. Pakcik dengan makcik tu muka berdarah-darah. Aku rasa tu bukan manusia. Jadi Lily dengan Yati pun ambil keputusan untuk duduk dekat dalam kawasan belakang tu, tak ke depan. Selang 2-3 minit selepas tu, dengar ketukan pintu. Bila tengok kat ketukan pintu tu, siapa pula yang datang? Rupanya tak ada siapa pun yang ada dekat depan pintu, melainkan suara seperti orang tua yang mengerang kesakitan. Jadi Lily dengan Yati memang duduk ajalah dekat kawasan tu, tak berani nak buka pintu depan sampai besok pagi pukul 8 pagi. Tapi itulah satu-satunya kejadian waktu malam, waktu mereka bertugas berlaku pada waktu tu dan menjadi pengajaran. Sebelum apa-apa berlaku, kalau ada orang ketuk pintu, pastikan orang tu tekan loceng dan orang tu memberi salam. Kalau orang yang Islam lah, memberi salam ataupun keluarkan suara lah, halo, halo, macam tu. Janganlah kalau orang tu setakat duduk tercegat dekat depan pintu, tak payahlah dibuka. Dan akhirnya mereka ambil keputusan macam tu. Itulah kali pertama dan kali terakhir kejadian seumpamanya berlaku. Kalau kejadian pertama berlaku pada tahun 2010, kejadian kedua berlaku pada 2011. Pada waktu ni, Yati dengan Lily masih lagi bekerja dekat tempat yang sama. Dan untuk cerita yang kedua ni berlaku sewaktu mereka ni dah bercuti. Bukanlah bercuti, maksudnya waktu rehat lah, waktu bercuti. Bukan waktu bercuti, maksudnya cuti-cuti kerja. Macam cuti Sabtu Ahad tu, gitu. Jadi dia kata pada hari itu diorang bercuti berdua. Jadi Lily ni cadangkan, dia kata apa kata kita cuti-cuti ni tak naklah duduk dekat hostel. Kita pergi cari tempat makan yang best. Jadi itulah memang rutin mereka berdua. Kalau waktu cuti, cari tempat makan yang best-best. Kadang-kadang pergi ke pelosok kampung untuk dapatkan makanan-makanan yang menarik. Pantang ada orang bagi tahu dekat kawasan tu ada kedai makan viral. Pada waktu tu belum ada viral-viral lagi, 2011. Tapi dia kata kalau jumpalah orang dengar, orang beritahu kedai yang bagus, mereka mesti pergi. Nak jadi cerita, pada hari tu diorang pun bercadang untuk cari kedai makan viral. Cari kedai makan yang dimaksudkan tutup. Pada waktu tu masih lagi pukul petang pada hari cuti. Jadi dia kata takkan kita nak terus balik, kita cari je lah tempat mana-mana. Dia kata dalam banyak-banyak kawasan kat kita dekat Sarawak ni, dia kata ada satu kampung yang kita belum lagi masuk dekat kawasan kampung tu, kata Lily. Yati kata tak nak masuk dekat kampung tu sebab mengikut kata Yati, kampung tu dekat Sarawak memang terkenal dengan makhluk-makhluk alam sebelah. Memang kebanyakan orang kampung tu sendiri mengakui, cuma dia tak nak, dia minta abang untuk tidak bagi tahu nama kampung kerana takut ada cerita tersalah ataupun memburukkan kampung tu. Dia kata jangan beritahu kampung dia dekat Sarawak. Pada masa yang sama dia kata kampung ni memang ada beberapa
bomoh yang terkenal dengan ilmu-ilmu yang dahsyat. Itu pasalnya dia kata nama kampung ni tolong Bang Jo disembunyikan. Jadi dia kata okeylah, kalau fikir-fikirkan kawasan kampung tu je yang kita belum pergi. Kita pergilah, dia kata kita cari kawasan kampung tu. Dia orang pun pergi merayau sampailah dekat kampung yang dimaksudkan. Perjalanan mengambil masa 45 minit daripada asrama. Boleh kata bila sampai dekat kawasan kampung tu, jam menunjukkan pukul 6 lebih. Kalau dekat negeri kawasan-kawasan Borneo, 6 lebih tu dah dikira dah nak masuk malam, dah mula gelap. Jadi diorang pun jalanlah dekat dalam sekitar kampung. Jalan punya jalan, jam menunjukkan dah pukul 6.30 dekat pukul 7 lah. Dia kata, jumpalah satu kedai. Kedai dia memang mewah, bukan mewah, meriah, penuh dengan lampu-lampu Kalimantan dan banyak kereta dekat situ. Tersusun-susun kereta ni yang datang ke kedai tu. Jadi nampak sangatlah kedai ni kedai viral. Lily pun parking lah kereta dia betul-betul dekat pintu masuk kedai. Diorang pun turunlah daripada kereta, masuklah dekat dalam kedai. Bila masuk dekat dalam kedai, suasana kedai memang vintage, macam zaman-zaman P.Ramlee. Lampu yang digunakan pun lampu yang agak malap-malap. Lepas tu kebanyakan daripada orang pekedai dia yang menjaga kedai tu semuanya berpakaian macam orang dulu. Tak nampak pun sebenarnya macam alam sebelah punya kedai. Tapi diorang pun ambil keputusan duduklah makan dekat situ. Bila diorang duduk dekat situ, diorang pandang keadaan kelilingnya memang ramai orang, banyak kereta. Jadi mereka yakin pada awalnya kedai tu bukanlah kedai makhluk alam sebelah. Lepas tu diorang pun panggil lah pakcik yang bertugas, yang berjaga dekat kaunter. Pakcik, kita orang nak order. Jadi pakcik tu pun datang. Pakcik tu tak bawa pensel, tak bawa kertas ataupun tak bawa buku menu. Dia pun cakap lah, anak berdua nak makan apa? Tu budak berdua ni, Yati dengan Lily pun cakap lah dia nak makan sekian, itu ini. Lepas tu pakcik tu kata okey, nanti pakcik akan sediakan. Jadi pakcik tu pun masuklah dekat dalam kedai semula. Maksudnya masuk kat dalam kawasan dapur. Pada waktu ni Lily cakap dekat Yati, kau perasan tak pakcik ni tadi ambil order, dia tak pegang pensel atau dia tak pegang kertas? Dia boleh ingat ke apa yang kita order? Sebab kita order agak banyak juga. Yati cakap, itu sebab diorang punya orang-orang lama, diorang punya otak fikirannya cergas. Jadi sekali cakap apa yang kita cakap, dia terus ingat. Wah, gelaklah diorang kik berdua. Dari keadaan kedai memang bising. Ada budak-budak, ada orang tua, ada ramai-ramai. Diorang ni pula berdua duduk dekat meja yang paling depan. Sebabnya kebanyakan meja yang ada dekat belakang-belakang tu semua dah dipenuhi dengan customer. Jadi diorang duduk dekat meja yang dekat dengan pintu keluar. Jadi tengah-tengah diorang borak tu, tak lama lepas tu Yati pula perasan. Dia kata apa? Keadaan kedai ni pelik. Dia punya kerusi dengan meja diperbuat daripada kayu. Lepas tu setiap dinding dia ada lampu minyak tanah. Pelik kan, dia kata. Kalau lampu minyak tanah tu setakat hiasan, okey lagi. Ini dinyalakan lampu minyak tanah. Bukan sebarang orang. Sebabnya kampung yang mereka masuk ni bukanlah kampung-kampung yang mengerikan ataupun yang terlalu hujung sangat. Cuma dia memang terkenal dengan makhluk alam sebelah punya kawasan. Mungkin kedudukannya strategik dengan tempat laluan makhluk alam sebelah. Okey, jadi diorang tunggu sampailah makanan. Waktu dia sampai makanan tu, diorang pun macam menyelerakan sangat. Dia kata dia punya lauk tu, dia punya bau. Padahal diorang ambil makanan-makanan simple. Mungkin kita letak cerita tu kan, mi goreng, nasi goreng, nanti dia bertukar jadi ulat, jadi cacing. Selalu cerita-cerita tu kan macam tu kan. Jadi diorang ambil pun mi goreng dengan nasi goreng, tapi bau dia aroma lain macam. Jadi waktu diorang nak mula makan, waktu pegang sudu nak masukkan makanan dekat dalam mulut, tiba-tiba diorang terperasan semua orang yang ada dekat dalam kedai tu senyap, tak bercakap. Jadi diorang pun pandanglah semula keadaan sekeliling. Apa yang terjadi? Kenapa suasana kedai senyap sangat? Waktu diorang angkat kepala tengok keadaan kedai, diorang terkejut sebabnya semua orang yang ada dekat dalam kedai tu pandang mereka berdua. Waktu tu mereka anggap itu sebenarnya macam
Kedai nak prank kita kot. Jadi Yati pun tanyalah dekat Lily, kenapa semua orang pandang kita, kata. Jadi Lily ni berseluruh lah cakap, sebab kita ni cantik, sebab itu orang pandang. Itu orang cantik-cantik biasalah, kau kena biasakan. Aku kan dah biasa ke mana-mana orang pandang aku, dia kata. Gelak-gelak. Lepas gelak-gelak, diorang pun letakkan sudu semula sebab diorang rasa dah tak sedap hati. Sebenarnya Lily walaupun pada waktu tu dia tergelak-gelak, tapi dia rasa tak sedap hati, dia rasa seram juga. Jadi diorang pun relax dulu sebelum makan dan mula nak hirup air, nak sedut air guna straw. Waktu nak sedut air ni pun tiba-tiba diorang perasan semua orang yang dalam kedai mula memalingkan muka mereka dan memandang ke arah Yati dan Lily, yang menyebabkan Lily dengan Yati tak sempat nak sedut air. Disebabkan dua keadaan yang nampak pelik ni, akhirnya Yati senggol Lily. Dia beritahu, lebih baik kita jangan minum, jangan makan, kita belah daripada sini sebab aku dah rasa tak sedap hati. Lily pun kata, aku bersetuju dengan kau. Jadi diorang pun panggil lah pakcik dengan makcik yang bertugas, yang menjaga kaunter. Dia cakap dengan pakcik dengan makcik, kita orang tak jadi makan pakcik, kita orang kena balik segera. Ini duitnya. Pakcik tu sempat halang, jangan macam tu, makan dulu, ini kan rezeki, kata. Tak apalah pakcik, kita orang ni dapat panggilan telefon yang mengatakan tempat kerja kita orang ni perlukan kita orang segera. Waktu tu baru diorang nak bangun, pakcik tu boleh cakap macam ni, kenapa takut sangat? Kita sama-sama makhluk Allah. Waktu tu diorang dah tergamam, meremang bulu roma. Mana ada orang pekedai cakap macam tu? Dek, kau kata tak nak makan, kita makhluk Allah, dek. Tak ada kan? Jadi dah tahu benda tu memang bukan manusia, mesti alam sebelah, Jadi Lily pun keluarkan duit, dia letakkan atas meja. Pakcik tu langsung tak usik duit yang diberi oleh Lily. Cuma pakcik tu senyum je. Dia kata makanlah dulu. Dia pujuk lagi supaya makan. Tapi Lily dengan Yati cepat-cepat bangun pergi ke kereta. Sampai dekat kereta, diorang pun masuk dekat dalam kereta. Baru diorang pasang sesuatu yang sangat pelik. Kereta-kereta yang ada di sekitar tu, yang parking tadi banyak-banyak, semuanya kereta lama yang dah berkarat. Dan bila mereka pandang ke dalam kedai, kedai tu gelap, dalam kedai tu penuh orang, tapi tak ada kepala. Waktu tu Yati dengan Lily dah menangis, sampaikan Lily dah tak boleh nak start enjin kereta, terlalu terkejut, ketakutan. Disebabkan tu akhirnya Yati bagi semangat, cepat nyalakan enjin kereta, kita kena pergi daripada sini. Orang-orang yang dalam kedai tu semuanya tak bergerak, walaupun macam tu kepala dia orang memang tak ada. Kedai memang gelap. Waktu tu Lily dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan baca selawatnya, dikuatkan semangat dia, dinyalakan enjin kereta dan mereka bergerak keluar daripada kawasan tu. Pada waktu tu Yati dah nangis, Lily masih belum nangis, masih lagi boleh bertahan sebab dia punya takut ni, dia tak berapa nak takut sangat. Dia boleh handle lah, orang putih kata dia boleh tangani lah perasaan takut tu. Dan mereka keluar daripada situ, tak tengok ke belakang. Nak keluar daripada kawasan tu mengambil masa 20 minit. Banyak jalan yang mereka cuba tapi tak ada satu pun berjaya. Semua jalan tah ke mana-mana jadinya. Diorang jadi ketakutan sangat pada waktu tu. Jadi selepas berjalan 20 minit, akhirnya mereka berjumpa dengan satu titik cahaya. Yang mana titik tu memang betul berasal daripada lampu jalan. Mereka berjalan naik kereta ke arah tu. Sampai dekat situ, diorang nampak ada sekumpulan budak-budak motor tengah lepak dekat tepi jalan. Diorang pun berhenti dekat depan budak motor tu. Diorang keluar daripada kereta. Diorang dalam keadaan yang waktu itulah baru Lily menangis. Lily dah ketakutan sangat. Jadi budak-budak ni tanya, Kak, akak kenapa? Kak, akak menangis, Kak, akak daripada mana? Dia kata. Jadi Yati nyahut. Yati cakap, akak kita orang berdua ni daripada jalan tu. Budak-budak yang tengah lepak tu senyap. Wah, berani akak masuk jalan tu. Akak tahu tak tu jalan apa? Dia kata, tak tahu. Itu jalan ke kubur lama kampung ni. Kita orang yang duduk dekat kampung ni pun memang tak ada seorang pun berani yang pergi ke kawasan kubur lama tu, Kak. Lepas tu Yati cakap, tapi dekat kawasan tu penuh dengan kereta. Dia kata, kereta-kereta yang ada kat situ, kereta daripada mana? Macam ni, Kak, dia kata, sebenarnya tu semua kereta yang dah rosak.
Yang orang parking dekat situ sebenarnya tu macam tempat pembuangan kereta lah, yang dah buruk-buruk kereta lama-lama. Jadi diorang letak dekat situ. Memang orang kampung anggap kawasan tu kawasan yang memang tak akan dijejaki oleh siapa-siapa, disebabkan kubur lama dan juga tempat pembuangan kereta. Kita orang pun tak masuk. Macam mana akak boleh masuk? Barulah Lily dengan Yati cerita apa sebenarnya yang diorang alami. Tapi apa yang Yati dengan Lily ceritakan langsung tak memberikan muka-muka terkejut pada budak-budak yang ada ni. Sebab diorang kata diorang dah tahu kalau masuk dekat situ pasti akan terjumpa kedai makan yang diorang berdua maksudkan. Ramai orang dah kena, tapi kebanyakan orang kena bukan daripada orang kampung tu, tapi daripada orang luar. Sejak daripada tu diorang berdua taubat, tak nak cari tempat makan yang pelik-pelik masuk kampung-kampung, makan dekat kawasan sekitar lah. Dan sekarang cerita ni, waktu tu mereka berumur 24-25 tahun, dan sekarang ni dah lebih kurang 10 tahun ya. Dah lepas 10 tahun dia orang pun dah umur 30 lebih, dah berkeluarga lah semua. Terima kasih kepada Yati dan juga Lily yang menghantarkan cerita. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada seorang suami yang bernama Muhammad Al-Junaidi. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat isterinya, yang mana hari jadinya jatuh pada 7 hari bulan 3. Dengan ucapan selamat hari jadi buat isteriku tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan rezeki yang melimpah ruah, umur yang panjang dan diberkati, dipermudahkan segala urusan dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang bonda iaitu Nani. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya yang bernama Adam Shah, yang mana hari jadinya jatuh pada 6 hari bulan 3, genap umur 8 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi buat anak anda tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmati, memberikan masa depan yang cemerlang, panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Amin. Di kesempatan ini abang nak mengucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-9 buat Syahidan dan juga Misi Nani, yang mana tarikh perkahwinan mereka pada 14 hari bulan 3. Jadi di kesempatan ini abang mengucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan. Semoga kekal bahagia hingga ke syurga dan sentiasa dirahmati Allah keluarga ini. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang nenek yang namanya Makcik Ana. Abang panggil Makcik Ana. Dia kata dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat cucunya iaitu Muhammad Rakib Muhammad Razif, yang mana hari jadinya jatuh pada 6 hari bulan 3 akan datang, genap umur 5 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi buat cucunda tersayang. Semoga Allah merahmatimu di mana kamu berada, panjang umurnya, murah rezekinya, diberikan rahmat dan keberkatan dan masa depan yang cemerlang. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang bonda yang bernama Munirah Harun. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya iaitu Khadijah Humairah, yang mana hari jadinya jatuh pada 29 hari bulan 2. Jadi hari ni lah kan, malam ni. Jadi dengan ucapan selamat hari jadi buat kakak. Dia panggil kakak dengan semoga panjang umurnya, murah rezekinya, berikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah. Semoga kakak sentiasa gembira dalam apa jua yang dilakukan. Di kesempatan ini juga JSPL Kelang mengucapkan selamat hari jadi buat Aziza Rahim. Kak Aziza Rahim, yang mana hari jadinya jatuh pada 24 hari bulan 2, genap umur 50 tahun. Jadi di kesempatan ini kami semua doakan semua agak-agak panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dirahmati Allah, dipermudahkan segala urusan. Amin. Ucapan seterusnya datang daripada seorang suami iaitu Abang Sulaiman Osman. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat isterinya iaitu Kak Rusminah Suparlan, yang mana hari jadinya jatuh pada 2 hari bulan 3, 2 hari bulan 3, dengan ucapan selamat hari jadi buat isteri tersayang. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dirahmati Allah. Terima kasih menjadi isteri yang istimewa.
Di kesempatan ini, pihak JSPL Kelang mengucapkan selamat hari jadi buat salah seorang ahli keluarga JSPL iaitu Asmadi Said yang mana hari jadinya jatuh pada 29 hari bulan 2. Dia kata dia selalu jadikan cerita abang teman sewaktu memandu. Terima kasih sangat-sangat. Semoga panjang umurnya, murah rezekinya, berikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah. Selamat hari jadi. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Nanti abang sambungkan ceritanya 2 hari akan datang pada hari Isnin dengan cerita yang lain. Boleh dikatakan minggu ini ada banyak cerita-cerita menarik kan? Abang suka betul cerita kali ini. Okey, hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.